Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada petang ini di dalam perkongsian kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Antara kitab hadis yang terkenal, yang banyak dijadikan sebagai sumber rujukan, yang banyak diguna pakai. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ibrah dan pengajaran, kebaikan dan manfaat daripada pembacaan hadis pada petang ini. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-580, yang mana pada riwayat yang ke-580 sehinggalah riwayat yang ke-589. 9 hadis ini Imam Muslim menerangkan berkenaan tentang kelebihan melebihkan basuhan pada wajah dan juga pada tangan dan kaki. Maka kita tahu basuhan tangan yang wajib adalah sehingga ke siku. Namun jika seseorang membasuh lebih daripada itu, maka ada fadilat dia, ada kelebihan dia. Begitu juga kaki, melebihkan basuhan kaki, maka ada kelebihan dan fadilat dia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Adeline Maira, Latifah Abu Hassan, Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, Hajarah Zaid di ruangan Facebook, di ruangan TikTok, ahlan-ahlan Haifa, Fatimah Azhara, Cik Suraya, Cik Ahmad dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah ada manfaat, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka dibawakan tajuk Bab istihbabi italatil ghurrah, bab pada sunnahnya melebihkan al-ghurrah, cahaya pada muka, wat tahjil, dan melebihkan cahaya pada tangan dan kaki. Bila? Ketika mana membasuh basuhan anggota wuduk. Maka pada baris yang pertama daripada syarah, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang apakah maksud daripada bab ini. Kata Imam Nawawi, "I'lam anna hadhil ahadith", ketahuilah bahawa hadis-hadis yang ada dalam bab ini menjelaskan tentang sunnahnya pada waktu itu melebihkan basuhan al-ghurrah, melebihkan cahaya pada muka, wat tahjil, dan melebihkan cahaya pada tangan dan kaki. Maka apakah maksud melebihkan cahaya pada muka? Maka kata para ulama, huwa ghaslu syai'in min muqaddamir ra'si wa ma yujawizul wajah zaid 'ala al-juz'i alladhi yajibu ghasluh. Maksud daripada melebihkan cahaya pada muka ketika mana berwuduk adalah membasuh pada wajah, pada muka, sama ada bahagian depan ataupun bahagian tepi, lebih daripada kadar wajib. Contoh kadar wajib adalah hingga ke sini, maka basuh lebih daripada itu, maka itu adalah al-ghurrah, melebihkan cahaya. Yang mana kita tahu pada hari kiamat baginda Nabi SAW akan kenal umat baginda daripada kesan wuduk yang ada pada umat baginda Nabi SAW. Maka melebihkan cahaya, iaitu melebihkan basuhan daripada kadar wajib pada muka, maka itu dipanggil ghurrah. Apakah pula istilah yang digunakan berkenaan tentang at-tahjil? Maka kata Imam Nawawi, wa amma tatwilut tahjil, adapun melebihkan cahaya pada tangan dan kaki, fahuwa ghas ma fawqal mirfaqain wal ka'bain, iaitu ketika mana membasuh tangan lebihkan daripada kadar wajib hingga ke siku, maka lebihkan daripada siku. Membasuh kaki hingga buku lali, itu adalah wajib, maka melebihkan daripada basuhan wajib, maka itu yang disebutkan dalam hadis dengan italatut tajil.
Dan para ulama berbeza pendapat, berapakah kadar yang kita boleh lebihkan pada siku dan juga pada buku lali, pada kaki. Maka pandangan yang pertama, baris yang ketiga, yustahabbu ziyadah fawqal mirfaqaini wal ka'bain min ghairi tawkid. Pandangan pertama tak ada had. Banyak mana yang kita boleh lebihkan, maka lebihkan. Itu adalah yang terbaik. Pandangan yang kedua, yustahabbu ila nisfil adud wassaq. Maka sunnahnya adalah separuh daripada lengan, maka hanya sampai situ, dan juga separuh daripada betis yang boleh dilebihkan. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, yustahabbu ilal mankibain warrukbatain. Maka boleh dilebihkan pada waktu itu hingga ke bahu untuk basuhan tangan, dan hingga ke lutut untuk basuhan kaki. Kata Imam Nawawi, wa ahadithul bab, dan hadis-hadis yang ada di dalam bab ini pada waktu itu menjelaskan ketiga-tiga pandangan adalah betul. Maka kata Imam Muslim, riwayat 580, wa bi ilahi qala hadatsani Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala wal Qasim bin Zakaria bin Dinar wa Abd bin Umayd qalu hadatsana Khalid bin Makhlad an Sulaiman bin Bilal qala hadatsani Umar bin Ghaziyah al-Ansari an Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir qala daripada Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir, beliau berkata, aku telah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwuduk. Faghasala wajhah, maka Abu Hurairah telah membasuh mukanya. Fa asbagha al-wudu, dan dia telah melakukan wuduk dengan sempurna. Summa ghasala yadahu al-yumna, kemudian Abu Hurairah telah membasuh tangannya. Hatta asyra'a, sehingga beliau memasukkan fil adud, lengannya. Abu Hurairah bila ambil wuduk, dia basuh sampai lengan dia. Summa yadahu al-yusra, kemudian Abu Hurairah membasuh tangan kirinya. Hatta asyra'a fil adud, sehingga pada waktu itu beliau memasukkan lengannya. Summa masaha bi ra'sih, kemudian Abu Hurairah telah menyapu air pada kepalanya. Kemudian beliau telah membasuh kaki kanannya, sehingga pada waktu itu beliau telah memasukkan betis. Kemudian beliau telah membasuh kaki kirinya. Hatta asyra'a fis saq, sehingga beliau memasukkan juga betis kaki kiri. Kemudian Abu Hurairah telah berkata, hakadha, beginilah aku telah melihat Nabi SAW berwuduk. Wa qala, dan beliau berkata, Nabi SAW bersabda, antum, kamu wahai umat Nabi, al-ghurrul muhajjalun, adalah golongan yang akan bersinar, bercahaya. Al-ghurr pada wajah, al-muhajjalun yang akan bersinar dan bercahaya pada tangan dan kaki, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Min isbaghil wudu, apabila pada waktu itu berwuduk dengan sempurna. Maka Nabi ingatkan, faman istata'a minkum, maka barang siapa di antara kamu yang mampu, falyutil, ini adalah tajuk bab kita, maka hendaklah dia menambah, melebihkan ghurratah, cahaya pada muka dia. Bagaimana nak melebihkan cahaya pada muka? Basuh lebih daripada kadar wajib. Sabda Nabi, wa tahjilah, hendaklah dia melebihkan cahaya pada tangan dan kaki dia. Apakah maksud melebihkan cahaya pada tangan dan kaki? Basuh lebih daripada kadar wajib. Boleh basuh sebahagian daripada siku, sebahagian daripada betis ketika mana membasuh tangan dan kaki. Maka berkenaan tentang wuduk, adakah wuduk adalah khusus untuk umat Nabi SAW ataupun umat yang terdahulu pun ada wuduk? Maka untuk itu kita boleh lihat pada baris yang keempat daripada bawah, wa qad istadalla jama'atun min ahli al-ilmi bihadzal hadis. Kata Imam Nawawi, sebahagian para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa ibadah wuduk adalah khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, laisal wudu'u mukhtassan, bukanlah wuduk yang khusus untuk umat ini, tetapi al-ghurrah wa tahjil adalah khusus untuk umat ini. Cahaya pada wajah, cahaya pada tangan dan kaki, itu adalah khusus untuk umat ini. Sebab itu perlunya untuk kalau kita mampu basuh lebih daripada kadar wajib pada basuhan muka, tangan dan kaki. Riwayat yang ke-581, wa bihi ilayhi qala hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsani Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim bin Abdullah
Masih lagi daripada perawi yang sama, daripada Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya beliau telah melihat Abu Hurairah yatawaddau berwuduk, faghasala wajha, maka Abu Hurairah telah membasuh mukanya, wajadahi, kedua tangannya, hatta kada yablughul mankibai, dan ketika mana membasuh tangan, hampir-hampir Abu Hurairah pada waktu itu membasuh sehingga kedua bahunya. Thumma ghasala rijlaih, kemudian Abu Hurairah telah membasuh kakinya ketika mana wuduk, hatta rafa'a ila saqain, sehingga pada waktu itu beliau basuh sampai ke betis. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yawmal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, ghurra, bercahaya wajah mereka, muhajjalin, bercahaya tangan dan kaki mereka. Kenapakah umat Nabi bercahaya muka, tangan dan kaki? Sabda Nabi SAW, min atharil wudu', daripada sebab kesan wuduk. Maka apabila manusia bercahaya pada hari kiamat, muka, tangan dan kakinya disebabkan wuduk, maka sabda Nabi SAW pada hadis riwayat Muslim ini, faman istata'a, maka barang siapa daripada kamu yang mampu, ayyutila ghurratah, untuk melebihkan cahayanya, falyaf'al, maka pada waktu itu hendaklah dia lakukan. Maka bagaimana nak melebihkan cahaya? Melebihkan basuhan daripada kadar wajib pada muka, pada tangan dan juga pada kaki. Riwayat 582 menerangkan bahawa dengan cahaya daripada kesan wuduklah Nabi SAW akan mengenal umat baginda. Daripada ramai-ramai orang, Nabi akan kenal umat baginda daripada cahaya kesan daripada wuduk. Wabi riwayat 582. Wabi ilayya qala hadatsana Suwaid bin Sa'id wa ibn Abi Umar jami'an an Marwan al-Fazari qala ibn Abi Umar qala hadatsana Marwan an Abi Malik al-Ashja'i Sa'd bin Tariq, daripada Abu Malik al-Ashja'i ataupun nama penuhnya Sa'ad bin Tariq, daripada Abu Hazim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, inna haudi, sesungguhnya haudku, telagaku, ab'adu, jaraknya adalah lebih jauh daripada Ailah sampai ke Adan. Besarnya telaga Nabi SAW. Maka daripada Adan ke Ailah pada waktu itu merangkumi ribuan kilometer. Maka telaga Nabi SAW pada waktu itu adalah besar seperti itu. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabda baginda Nabi SAW lagi berkenaan tentang putihnya air pada telaga Nabi. Lahu wa ashaddu bayadan, demi sesungguhnya telagaku, sabda Nabi, airnya lebih putih, minas salji, daripada salji. Wa ahla, air yang ada pada telaga Nabi, pada haud, pada waktu itu tempat minuman Nabi, adalah lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu, minal asal bil laban. Dan berapakah jumlah pada waktu itu bekas minuman yang ada pada haud Nabi SAW? Sabda Nabi, wala aniyatuhu, dan demi sesungguhnya bekas-bekas minuman yang ada pada haud Nabi adalah lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang di langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi SAW, namun malangnya ada orang yang pada waktu itu tidak boleh sampai kepada telaga Nabi. Sabda baginda Nabi SAW, wa inni la asuddu, dan demi sesungguhnya aku akan menghalang beberapa manusia daripada sampai ke telagaku, ke haudku, sebagaimana seseorang lelaki menghalang akan unta milik orang lain daripada masuk ke tempat minuman unta dia. Maka ada orang yang pada waktu itu tak dibenarkan untuk masuk minum daripada haud Nabi SAW. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, ata'rifuna yawma idzin, dalam keadaan banyaknya manusia pada hari kiamat, adakah engkau boleh kenal kami umatmu wahai Rasulullah? Sabda Nabi SAW, na'am, ya, bahkan lakum sima, kamu umatku akan mempunyai tanda, laisat li ahadin minal umam, tanda yang tak ada pada umat lain. Apakah tanda umat Nabi SAW pada hari kiamat? Tariduna alayya, kamu akan datang kepadaku, sabda Nabi, ghurra, dalam keadaan bercahaya wajah kamu, muhajjalin, bercahaya tangan dan kaki kamu, min asaril wudu, daripada sebab kesan wudu. Maka sebab itu Nabi suruh untuk kita menambah akan kesan wuduk dengan melebihkan basuhan kaki, tangan dan muka daripada kadar wajib.
Riwayat 583, Nabi SAW pada hadis ini menerangkan, siapakah antara golongan yang akan dihalang daripada menghampiri akan telaga Nabi, haud Nabi? Itulah orang-orang yang selepas kewafatan Nabi SAW, mereka pada waktu itu tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib wa Wasil ibn Abdul A'la wal lafdh li Wasil qala hadatsana Ibnu Fudail an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, taridu alayya ummati, akan datang kepada umatku al-hawda, untuk datang ke haudku, untuk datang ke telagaku. Wa ana azudun nas, dan aku akan menyuruh pergi beberapa manusia anhu, daripada haudku, daripada telagaku. Kama yazudur rajul, seperti mana seseorang lelaki menyuruh pergi ibilar rajul, unta milik orang lain, daripada bercampur dengan unta dia. Maka para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, ta'rifuna, adakah dalam keadaan ramainya manusia Tuhan boleh kenal kami umatmu? Maka Nabi bersabda, na'am, bahkan lakum sima, kamu akan mempunyai tanda, laisat li ahadin ghairikum, yang tidak dimiliki oleh orang selain daripada kamu. Tariduna alayya, kamu akan datang kepada telagaku ghurra, dalam keadaan bercahaya wajah kamu, muhajjalin, bercahaya tangan dan kaki kamu, min atharil wudu, daripada sebab kesan-kesan wudu. Sabda Nabi SAW, dan akan ada orang yang tak dibenarkan untuk menghampiri Nabi, untuk menghampiri haud Nabi. Sabda Nabi, wala yusaddanna anni, dan akan dihalang daripada sampai kepadaku ta'ifatun minkum, beberapa kumpulan daripada kalangan kamu. Fala yasilun, maka mereka tidak boleh sampai kepadaku. Maka aku pun berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, haula'i min ashabi, mereka ini adalah daripada kalangan umatku. Fayujibuni malak, maka malaikat akan memberi jawapan kepadaku. Fayaqul, malaikat akan berkata, wahal tadri, dan adakah Tuhan wahai Muhammad mengetahui ma ahdatsu ba'daka, apakah perkara-perkara baru yang mereka buat ba'daka, selepas kewafatanmu. Maka kata Imam Nawawi, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang dihalang daripada menghampiri telaga Nabi, walaupun Nabi SAW pada waktu itu panggil mereka? Pada baris yang ketiga kata Imam Nawawi, hadza mimma ikhtalafal ulama, ini adalah antara permasalahan yang para ulama berbeza pendapat. Maka yang pertama, ada yang mengatakan inilah golongan munafiqun wal murtaddun, dan mereka yang murtad. Pandangan yang kedua, maka ada juga yang pada waktu itu berpandangan mereka ini adalah orang yang hidup sewaktu Nabi hidup, mereka yang beriman sewaktu Nabi hidup, kemudian mereka murtad selepas kewafatan Nabi SAW. Dan pandangan yang ketiga, ada mengatakan annal murada bihi ashab al-ma'asi wal kabair, mereka-mereka yang tidak bertaubat daripada maksiat dan dosa-dosa besar. Al-iyazubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan kita. Riwayat 584 adalah riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilahi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir an Sa'd bin Tariq an Rabi'in bin Hirash an Huzaifah. Hadis yang ke-584 daripada riwayat sahih Imam Muslim. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah bersabda, inna haudi, sesungguhnya besarnya haudku, telagaku. Berapa besarkah telaga Nabi SAW? Pada waktu itu Nabi SAW punya haud. Sabda Nabi, la ab'adu, adalah jaraknya pada waktu itu lebih jauh daripada Ailah sampailah ke Adan. Merentasi, kalau zaman kita pada waktu itu, beberapa negara sangat besar Nabi SAW punya telaga. Sabda Nabi, dan demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, inni la azudu anhu rijal, sesungguhnya aku akan menyuruh pergi daripada haudku beberapa orang, seperti mana menyuruh pergi seorang lelaki al-ibilal gharibah, unta asing, unta yang bukan miliknya, daripada datang ke tempat minuman untanya. Para sahabat akan bertanya, wahai utusan Allah, wa ta'rifuna,
Adakah dalam keadaan ramainya manusia engkau boleh kenal kami? Sabda Nabi SAW, na'am, bahkan tariduna alayya, kamu akan datang kepadaku ghurra, dalam keadaan bercahaya muka, muhajjalin, bercahaya tangan dan kaki, min atharil wudu, daripada sebab kesan-kesan wudu. Maka sebab itu kita perlu menjaga wuduk. Lebihkan basuhan wuduk, terutamanya pada muka, tangan dan kaki. Sabda Nabi, laisat li ahadin ghairikum, umat yang lain tidak ada tanda yang seperti kamu. Riwayat 585. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Ayyub wa Surayj bin Yunus wa Qutaybah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far. Qala Ibn Ayyub hadatha Ismail qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada salah satu tanah perkuburan. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan tanah perkuburan ini adalah tanah perkuburan Uhud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah. Maka Nabi telah memberi salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum, salam kesejahteraan ke atas kamu, daraqaumin mu'minin, penghuni tempat orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah, bikum lahikun, akan menyusuli kamu. Dan kita disunnahkan bila kita menziarahi perkuburan untuk membaca akan doa ini. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan ada penambahan daripada riwayat yang lain. Maka pada waktu itu Nabi bersabda, waditu, sungguh aku sangat-sangat rindu. Nabi rindu. Siapakah yang Nabi rindu? Sabda Nabi SAW, anna qad ra'ayna ikhwanana, kalaulah boleh aku melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ini saudara kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, antum ashabi, kamu adalah sahabatku, bukan saudaraku. Lalu siapakah saudara-saudara Nabi? Kita semua. Sabda Nabi SAW, wa ikhwanuna, dan saudara-saudara kami, alladzina lam ya'tu ba'du, adalah mereka yang belum lagi wujud, mereka yang belum lagi ada daripada kalangan umatku yang bakal datang kemudian selepas kewafatanku. Maka Nabi SAW panggil kita sebagai saudara, dan Nabi SAW merindui kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada muka surat sebelum ini, maka pada riwayat, pada fiqhul hadis, pada baris yang kedua, 4, 6, 9 daripada bawah, kata Imam Nawawi, para ulama menyebut daripada hadis ini, bila Nabi sebut Nabi nak tengok akan umat baginda yang masih lagi belum ada, maka daripada sini kata para ulama, jawazut tamanni, daripada sini menunjukkan keharusan dan boleh pada waktu itu mempunyai impian, mempunyai angan-angan. Sebab Nabi SAW tahu yang baginda tak akan boleh melihat umat baginda ketika mana di dunia. Tetapi pada waktu itu Nabi SAW ada mempunyai at-tamanni, mempunyai impian, dan pada waktu itu angan-angan. Daripada hadis ini juga sebahagian para ulama menjadikan dalil bahawa boleh jadi ada kemungkinan orang-orang yang datang selepas daripada kewafatan Nabi menjadi lebih mulia daripada para sahabat. Namun pandangan ini ditolak oleh majoriti para ulama bahawa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah jauh lebih afdal daripada mereka yang datang selepas daripada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka pada waktu itu muka surat 266, maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, bagaimanakah tuan nak kenal orang yang masih lagi belum ada daripada kalangan umatku wahai utusan Allah? Maka Nabi SAW bertanya kembali, ara'aita, maklumkanlah aku, lau anna rajulan, kalaulah seseorang itu mempunyai khailun, seekor kuda, ghurrun, yang pada waktu itu mempunyai tanda putih pada dahi, muhajjalah, mempunyai tanda putih pada tangan dan kaki, dan unta dan kuda ini baina zahrai khailin duhmin buhmin, terletak di tengah-tengah unta lain yang semuanya hitam. Duhmin maksudnya aswad, buhmin ay khalis, maksudnya kalaulah ada semua unta hitam, daripada banyak-banyak unta hitam itu hanya ada seekor unta yang dahinya putih
dan pada waktu itu kakinya putih. Adakah kamu tak dapat nak bezakan? Tanya Nabi kepada para sahabat. Ala ya'rifu khailah, adakah pemiliknya tak boleh kenal untanya yang ada warna putih pada dahi, pada kakinya? Maka para sahabat menjawab, bahkan wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, fa innahum ya'tun, maka sesungguhnya kamu akan datang pada hari kiamat, ghurra, dalam keadaan bercahaya wajah kamu, muhajjalin, bercahaya tangan dan kaki kamu, minal wudu, daripada sebab wuduk. Wa ana faratuhum, dan aku akan mendahului umatku alal haud, menunggu mereka di haud dan juga telagaku. Ala, ketahuilah, la yuzadanna rijalun, akan dihalau beberapa orang daripada telagaku seperti mana unta yang sesat dihalau. Al-ba'irud dal, unta yang sesat dihalau. Pada waktu itu aku akan menyeru, ala, wahai malaikat, halumma, kemarilah, kemarilah, benarkan orang ini datang. Maka pada waktu itu dikatakan, innahum qad baddalu, sesungguhnya orang-orang yang dihalau ini, mereka telah menukar akidah mereka, agama mereka selepas kewafatanku. Bila Nabi SAW dengar begitu, maka Nabi akan bersabda, fasuhqa, menjauhlah, menjauhlah. Maka daripada sini menjadi pengajaran kepada kita, pentingnya untuk kita menjaga ajaran baginda. Kalaulah pada waktu itu tidak, kita akan dihalau daripada menghampiri baginda Nabi SAW, walaupun Nabi SAW memanggil akan kita. Riwayat 586, wabi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id dan qala hadatsana Abdul Aziz yani Darawardi, wabi tahwil, wabi ilahi qala hadatsani Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik, jami'an 'anil Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah keluar dan pergi ke satu tanah perkuburan. Daripada sini juga menjadi dalil tidak ada masalah untuk menziarahi tanah perkuburan pada bila-bila masa. Dan ada pun hadis yang Nabi melarang, itu adalah pada awal Islam, ketika mana awal kali Nabi SAW tiba dan berada di Madinah. Maka Nabi SAW memberi salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Salam sejahtera ke atas kamu penghuni tempat orang beriman, dan sesungguhnya dengan izin Allah kami pun akan menyusuli kamu. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Riwayat 587, wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Hadis ini nak menerangkan bahawa walaupun dituntut untuk melebihkan basuhan pada muka lebih daripada kadar wajib, pada waktu itu dituntut untuk melebihkan basuhan pada tangan, bahkan boleh sampai bahu. Dituntut untuk melebihkan basuhan pada kaki, bahkan pada waktu itu sampai ke betis. Dituntut, yang mana Nabi sebut falyutil ghurratah wa tahjilah, Nabi suruh untuk melebihkan. Tetapi dibawakan riwayat ini oleh Imam Muslim, kalaulah perbuatan tersebut menjadikan pada waktu itu berlaku salah faham, menjadi fitnah, lagi-lagi pada orang yang tak tahu, lagi-lagi pada orang yang tak pernah dengar hadis Nabi, lagi-lagi pada orang yang pada waktu itu dia tak ada pengetahuan, maka pada waktu itu sepatutnya dielakkan. Dan inilah kata-kata Abu Hurairah bila ada seorang pada waktu itu mempersoalkan. Abu Hurairah berkata, kalaulah aku tahu kamu ada di sini, nescaya aku tidak akan berwuduk seperti ini. Walaupun Nabi SAW suruh begitu, nak mengelakkan daripada fitnah, salah sangka dan sebagainya. Kalaulah salah sangka tanya, boleh dijelaskan. Tapi kita pun hidup pada zaman yang mana bila ada salah sangka, orang akan cepat-cepat ambil video, ambil gambar, dan pada waktu itu viralkan. Maka mengundang fitnah, mengundang salah faham. Maka perbuatan Abu Hurairah ini, Imam Muslim bawakan pada bab ini, walaupun sesuatu perbuatan itu sunnah, dituntut, tetapi kalaulah berada pada situasi yang boleh mengundang fitnah dan juga mengundang sangkaan yang buruk, maka eloklah pada waktu itu dielakkan. Riwayat 587, wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id dan qala hadatsana Khalf yani ibn Khalifah an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim qala, daripada Abu Hazim beliau berkata, kuntu khalfa Abi Hurairah, pada suatu ketika aku berada di belakang Abu Hurairah, wa huwa yatawaddau lis-salah, dan beliau sedang mengambil wuduk untuk menunaikan salat. Fakana, dan adalah Abu Hurairah yamuddu yadahu, beliau telah melebihkan
basuhan tangannya hatta yablugha ibtah, sampailah ke ketiak dia. Dia basuh tangan dia pada waktu itu sampai ke ketiaknya. Faqultu lahu, maka aku pun bertanya kepada Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wuduk macam mana ini wahai Abu Hurairah? Sebab pada waktu tu basuh sampai ketiak. Maka Abu Hurairah berkata, ya Bani Farruh. Bani Farruh adalah gelaran. Wahai Bani Farruh, antum hauna, kamu ada dekat sini. Lau alimtu annakum hahuna, kalaulah aku tahu kamu ada di sini, ma tawaddu'tu hadzal wudu, aku takkan mengambil wuduk seperti ini. Sami'tu khalili yaqul, kenapa aku buat begini? Abu Hurairah terangkan, aku telah mendengar kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyah, akan sampai perhiasan orang beriman, haitsu yablughul wudu, ke semua bahagian yang air wuduknya sampai. Maka akan ada cahaya bagi orang beriman pada tahap mana pun air wuduknya sampai. Di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang ketiga daripada bawah, berkata Imam Nawawi menukilkan daripada Qadhi Iyad, wa innama arada Abu Hurairah maksudkan daripada ungkapan beliau ini bahawa tidak selayaknya bagi seseorang yang dipandang tinggi, yang menjadi ikutan, yang menjadi pada waktu itu ikutan, orang ikut dia kerana mungkin dia ada ilmu, kerana mungkin dia terkenal, kerana mungkin pada waktu itu apa pun, dan orang ikut dia setiap perbuatan yang dia buat. Maka pada waktu itu bila seseorang itu berada di tempat-tempat yang ada orang perhatikan dia, maka hendaklah dia tinggalkan perbuatan yang pada waktu itu boleh mendatangkan sangkaan, boleh meninggalkan was-was, boleh meninggalkan tanda soal, sehingga membawa kepada fitnah dan sebagainya. Maka ini adalah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-12 adalah berkenaan tentang kelebihan isbaghil wudu, menyempurnakan wudu, lagi-lagi pada waktu yang sukar. Contoh bila waktu yang sukar, contohnya musim sejuk dan air pun sejuk. Waktu bila yang sukar, ketika mana tengah malam, maka pada waktu itu rasa berat nak mengambil wuduk dengan sempurna. Maka ketika mana waktu yang suka, waktu yang nafsu tak suka, berwuduk dengan sempurna, ada kelebihan dia. Apakah kelebihan dia? Kita nak baca dua hadis yang terakhir untuk petang ini. Riwayat 588. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far qala ibn Ayyub hadatsana Ismail qala akhbarani al-Ala an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, mahukah aku tunjukkan kepada kamu, ala satu perbuatan yang yamhullahu bihil khataya, dengan perbuatan tersebut Allah ampunkan dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan perbuatan itu Allah tinggikan darjat. Apakah perbuatan yang Allah ampunkan dosa dan tinggikan darjat? Sabda Nabi SAW, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, bahkan wahai utusan Allah, maklumkanlah kami. Maka sabda Nabi, perbuatan yang pertama mengampunkan dosa, meninggikan darjat dalam syurga. Sabda Nabi yang pertama, isbaghul wudu, berwuduk dengan sempurna ketika mana pada waktu itu, pada keadaan yang pada waktu yang mana diri kita, nafsu kita tak suka, ketika mana sejuk, ketika mana air sejuk, ketika mana pada waktu itu mengantuk, maka berwuduk dengan sempurna ketika mana waktu nafsu kita tak suka, maka itu adalah yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi SAW, wa kathratul khutta ilal masjid, memperbanyakkan langkah menuju ke masjid, Allah ampunkan dosa, Allah tinggikan darjat. Dan yang ketiga, sabda Nabi, wantidharu salah ba'da salah, bila habis satu waktu salat, tunggu waktu salat berikutnya. Itu pun adalah amalan yang mengampunkan dosa dan meninggikan darjat di syurga. Maka sabda Nabi, fadzalikumur ribat, inilah ribat. Apakah maksud ribat? Maka boleh lihat pada baris yang ketiga. Apakah maksud ribat? Ribat bermaksud al-habsu ala syai'i ka'annahu habatha nafsa ala hadhihi ta'ah. Pada waktu itu menahan diri, menahan nafsu daripada melakukan perkara yang nafsu tak suka, kerana itu adalah perintah Allah.
maka itu adalah ribat. Menahan diri pada waktu itu, mentarbiah diri dalam keadaan diri dan nafsu tak suka kerana nak menunaikan perintah Allah. Dan benda tu sunat, bukan wajib. Kalau wajib memang kena buat. Kalau sunat, orang ada pilihan. Tak apa, benda ni sunat je. Tetapi walaupun benda itu sunat, menahan diri, mentarbiah diri walaupun tak suka dan melakukannya, itulah ar-ribat, sabda Nabi SAW. Riwayat 589, riwayat yang terakhir, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsani Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nan qala hadatsana Malik bin Ta'wil wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah jami'an 'anil Ala ibn Abdurrahman bi hadzal isnad, dengan sanad ini. Namun riwayatnya ada lebih kurang sama, cuma ada pada waktu itu sedikit sebanyak perbezaan. Walaysa fi hadits Syu'bah dzikrul ribat wa fi hadits Malik fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Mudah-mudahan adanya manfaat. InsyaAllah kita akan sambung balik pada jam 8 malam, dalam lebih kurang setengah jam 35 minit, untuk hadis-hadis berkenaan tentang bersugi, hadis-hadis tentang bersugi dan juga yang seterusnya. Terima kasih semua, moga Allah balas dengan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah rasa bermanfaat, mohon bantu untuk share dan kongsikan, insya-Allah.